mengikat tangannya. Dan bermula daripada saat itulah dinding tanah gelap sempit 6 meter di bawah tanah itulah yang menjadi tatapan Elizabeth selama 24 tahun. Hai semua, welcome back to my channel. Jangan lupa subscribe, klik. Kediaman keluarga Joseph ni terletak di sebuah bandar bernama Amstetten yang terletak di Amstetten District, Selatan Austria atau Lower Austria. Joseph dan Rosemary ni mempunyai 7 orang anak, iaitu 3 lelaki dan 4 perempuan termasuk Elizabeth. Pada keesokan harinya, apabila kelibat Elizabeth ni tak kelihatan di mana-mana, ibunya si Rosemary ni pun mula risau. Maka di atas sebab itulah si Rosemary ni, ibunya si Elizabeth ni, isterinya si Joseph ni, pergilah mencari merata-rata di sekitar kejiranannya dan bertanya kepada jiran tetangga jika ada sesiapalah yang nampak si Elizabeth ni di mana-mana. Namun jawapan daripada semua orang sangat menghampakannya sebab tak ada sesiapa pun yang nampak Elizabeth ni atau terserempak dengan Elizabeth ni. Yalah, macam mana nak terserempak kalau laki kau sendiri dah kurung, aduh. Dan setelah puas si Rosemary ni mencari merata-rata dan tak jumpa juga si anaknya si Elizabeth ni, akhirnya dia pun memutuskan untuk melaporkan kehilangan Elizabeth ni ke balai polis, ke pihak polis lah. Lepas ketika polis ni datang ke rumah dia orang, sebab si Rosemary ni kan dah buat laporan, si polis ni pun datanglah ke rumah dia orang. Biasalah datang untuk sebab orang tu dah melakukan laporan. Jadi apabila polis ni datang ke rumah dia orang, si Joseph ni pun konon sama-sama lah risau tentang kehilangan Elizabeth ni. So dia cakap polis lah, ni dah kedua kalilah anak kami ni lari. Dia kata, ke manalah si Elizabeth ni? Macam itulah dia buat muka sedih, buat muka risau depan si pak polisi tu kan. Padahal jauh di sudut hatinya ketawa si Joseph ni sebenarnya, ketawakan isterinya, ketawakan si polis ni, sebab dia seorang sajalah tahu, yang cukup tahu. Mana dia tak ketawa? Orang duk kecoh mencari, dia pun dengan ikut risau, padahal dia seorang saja yang tahu. Padahal ketika itu Elizabeth berada 6 kaki di bawah tanah, betul-betul tempat di mana polis itu berdiri. Tak kerasa kelakarnya bagi Joseph. Kelakar bagi dia, hanat bagi aku si Joseph ni, tahu. Geram aku ni. Itulah, aduh. Dalam cemas-cemasnya si Joseph ni kan sempat lagi dia mendapat akal jahat. Lepas itulah apabila pihak polis ni dah terlibat, dah datang kat rumah dia, of course lah dia cemas ni. Itulah, of course lah dia ni cemas. Tapi dia cemas apa tau, dia kata takutlah kalau rumah ni digeledahkan, kalau orang turun ke bawah terjumpa lah apa semua kan macam tu. Tapi itu kan lah, dalam cemas-cemas tu pun akal licik dia ni kan, orang jahat ni selalu dia akal licik. Sempat lagi dia ni mendapat idea jahat. Jadi kan selepas polis ni balik, sebab soal siasat ringkas tu lah, polis ni pun balik. Lepas tu diam-diam lah si Joseph ni turunlah ke bawah, ke ruangan bawah tanah rumah tu, dan mendapatkan si Elizabeth ni. Dan dia memaksa si Elizabeth ni menuliskan surat. Kesian si Elizabeth kan, aku tak tahu pun nak cakap apa. Aduh, hai Elizabeth, kesian nasib kau. Dia cakap, "Hey Elizabeth," dia kata, "sekarang kau tulis sepucuk surat yang mengatakan kau melarikan diri daripada rumah dan kau tanda tangan surat tu. Faham?" Macam itulah Joseph mengugut-ngugut dan memaksa-maksa si Elizabeth ni menulis surat. So Elizabeth ni demi kerana ingin bertahan hidup, dia pun tulislah surat mengikut skrip dan yang telah diajarkan oleh Joseph kepadanya. Nah, maka macam itulah kandungan suratnya, sebab Elizabeth dipaksa menulis isi kandungannya, mengaku melarikan diri daripada rumah.
Tetapi surat tu walaupun telah ditulis Elizabeth, telah ditandatangan, lepas tu Joseph pun ambil surat tu. Joseph taklah terus bagikan kepada si Rosemary. Aku tak tahulah sebab apa dia tak terus bagi. Mungkin kalau terus bagi macam nampak sangat lah kan. So dia berdrama lah lagi. Hanya tu sebab dia kenapa dia tak terus bagi surat ni. Macam tu rupanya. Surat ni dia simpan. Lepas tu dia pergilah ke luar daerah. Bila masa dia pergi keluar daerah, mungkin atau urusan kerja dia lah. So bila dia pergi keluar daerah tu, dia post lah surat tu dari sana. Macam lawak pula aku rasa. Surat dari rumah dia sendiri, dia pergi keluar daerah, dia post dari sana, dan kemudian surat yang dia post tu pun sampailah ke rumah dia balik. Kononnya si Elizabeth lah dari sekian-sekian tempat tu, daerah-daerah tu mengepuskan surat ni. Maka surat tu pun sampailah. Lepas surat tu sampai, dia bagilah surat tu dekat isteri dia, Rosemary. Okey, bila surat tu dah sampai, jadi Rosemary pun menyerahkan surat tu kepada pihak polis. Kononnya anak dia ni sebenarnya melarikan diri sekali lagi. Macam itulah. Jadi bila dia serahkan kepada pihak polis, si Joseph ni pun bagi tahu pihak polis. Dia kata, korang hentikanlah pencarian si Elizabeth ni, sebab dia pun dah tulis surat kat kita yang dia ni lari, sebab dia ni kan lari mengikut teman dia, atau mungkin dia lari mengikut kumpulan ajaran agama yang sebelum ni pernah dia bagi tahu kat kami dengan family dia lah, kat saya ni dengan mak dia, kata macam itulah kata Joseph ni kan. Jadi tak payah risaulah. So dia ni kiranya dah tak nak duduk kat rumah lagi, nak buat macam mana, biarkanlah dia, suatu masa nanti pandailah dia balik. Macam itulah si Joseph ni meyakinkan pihak polis. Jadi maka kes Elizabeth ni pun ditutup. So pihak polis pun berhenti mencari dia. Dan makin lama si Elizabeth ni pun makin dilupakan. Orang lain melupakan Elizabeth ni, mak dia pun, ibunya si Rosemary ni, maknya ni pun melupakan dia. Tapi ayahnya Joseph tak lupa. Kerana setiap jam 9 pagi dia akan turun ke bawah tanah untuk mendatangi Elizabeth. Isteri dan anak-anaknya, keluarganya yang duduk ke atas tu pun tak pernahlah curiga apa-apa, sebab dia orang fikir dia ni turun ke bawah tanah sebab dia kerja. Memang tu ruangan kerja dia. Jadi memang dia orang tak curiga. Tapi Joseph ni memang tak benarkan sesiapa pun turun ke ruangan bawah tanah. Walaupun isterinya nak menghantarkan dia secawan kopi pun dia tak benarkan. Kalau aku sebagai isteri dia kan, kat situ pun kau dah curiga something kan. Takkan tak boleh nak hantar kopi. Tapi itulah si Rosemary ni, kan aja. Mungkin sebab dia dah biasa didominasi oleh suami dia. Jadi segala apa saja pun kata-kata suaminya ni, dia ikutkan je, dia turutkan je. Macam tu lah. Bermula daripada itulah perjalanan mimpi ngeri Elizabeth ni berterusan selama 24 tahun dalam hidupnya. Terkurung di ruang sempit bawah tanah dan tak lagi melihat sinar matahari seperti sebelumnya. Tidur beralaskan lantai simen. Tiada pengudaraan yang sempurna sebab tak ada tingkap. Gelap. Tapi adalah bekalan elektrik. Dan sangat panas sebab memang tak ada fasiliti yang sempurna. Dan sangat sejuk pada ketika musim sejuk. Dan pada ketika musim sejuk inilah banyak tikus berkeliaran. Dan Elizabeth terpaksa tidur bersama tikus-tikus ini. Bahkan dia menangkap tikus-tikus ni dengan tangan dia sendiri sebab tak tahan. Kita ni kan tak payah cakap tikus lah, lipas semut pun lalu pun kita dah rimas. Ni kan tikus lagi, macam mana lah dia tengah tidur, tikus berjalan atas, berjoget apa semua dekat atas badan dia. Aku tahu kesian betul lah kalau dipikirkan. Anak tu pada masa tu pun umur dia, si Elizabeth ni kira 18 tahun tau. Tergamaknya lah si ayah dia ni. Dia ni, si Elizabeth ni kan, tangan dia diikat tau. Pada mulanya tangan dia diikat macam ni. Lepas tu badan dia diikat oleh ayahnya macam ni. So supaya dia boleh bergerak ke tandas lah untuk menyawat seruan alam lah. So dia pun diikat tapi dilonggarkan sikit lah supaya masih boleh bergerak. Dan tangannya tu, tangan dia tu dan dirinya diikat macam tu pada mulanya supaya dia tak berusaha melarikan diri dan tak boleh
membuat sebarang bunyi yang boleh menimbulkan perhatian. Contohnya mungkin kalau tangan dia tak diikat tadi mula-mula tu kan, dia mungkin boleh memukul-mukul dinding, memukul-mukul lantai apa semualah, cakar-cakar dinding. Jadi sebab itulah si Joseph dia mengikat tangannya. Tapi lepas tu dia ikat pula dekat sampai ke pinggangnya. Tangan dengan pinggang macam ni lah rasanya, tapi at least si Elizabeth masih boleh bergerak lah untuk ketandas apa semua kan. Selain daripada tu, dia bukan saja diikat kan, sebab pada mula-mulanya of course lah si Elizabeth ni meronta-ronta, melawan, nak keluar, nak minta dilepaskan. Jadi bila dia melawan macam tu, maka si Joseph ni pun menampar dia lah, tendang lah, sepak lah, dipukul lah. Tergamak betul lah. Aduh, hai. Joseph ni dah kenapa lah menyeksa darah daging sendiri, lebih teruk dari penjara neraka tau. Psycho dia ni sebenarnya, Joseph ni. Psycho tahap kritikal weh. Tak tahulah macam mana. Aduh, tergamak betul. Aku pula geram. Rasa macam aku pula nak cincang lumak si Joseph ni. Bayangkanlah. Macam manalah keadaan hidup Elizabeth ni. Dibuat ayah sendiri macam ni pada usia muda pula tu. Dalam 2 tahun pertama tu, dia mengurung Elizabeth tu, si Joseph ni, dia biarkan aja si Elizabeth ni. Macam dia kurung macam tu, didera, dipukul macam tu je lah, dengan penyeksaan dan penderaan sahaja. Tetapi selepas 2 tahun itu, episod yang lebih hitam dan lebih dahsyat terjadi dalam hidup Elizabeth. Si Joseph ni mula memperkosa Elizabeth. Menyambung kembali perbuatan yang pernah dia mulakan ketika anaknya itu berusia 11 tahun. Dahlah diseksa, dikurung, didera, sekarang diperkosanya pula. Dan apabila si Elizabeth ni meronta-ronta ingin melawan, si Joseph ni tadi mengikat tangan merantai pinggang, sekarang ni dia ikatkan si Elizabeth ni dekat dinding tau, supaya dia tak boleh meronta-ronta lagi, dan supaya memudahkan kerja si Joseph ni untuk memperkosa. Ya Allah, memang binatang lah Joseph ni. Mencarut aku. Diikatnya ke dinding supaya dia lebih senang memperkosa. Boleh sakit jantung aku ni. Ni bapak ke binatang, ni manusia ke binatang, aku tak tahu. Diperkosa 2 tahun selepas itu. 2 tahun pula selepas tu. 2 tahun selepas Elizabeth ni dikurungnya, dan selepas Elizabeth ni diperkosa, Elizabeth ni pun hamil pada tahun 1986. Selepas diperkosanya tu kan, hamil, tapi pada usia kehamilannya pada usia apa pula aku cakap ni, pada usia kehamilannya 10 minggu, si Elizabeth ni keguguran. Mungkin sebab dia macam terlalu stres, selalu kena dera semua, jadi dia keguguran lah. Jadi dia pun keguguran. Tetapi 2 tahun selepas itu, iaitu pada 30 Ogos 1988, dia melahirkan seorang bayi perempuan yang diberi nama Christine. 1986 tu dia gugur. Lepas tu dia hamil lagi. 1988 ni dia melahirkan seorang bayi perempuan. Macam mana dia duduk seorang dekat bawah tu. Bila dia melahirkan, siapalah yang tolong dia? Memang tak ada sesiapa. Dan sepanjang tempoh kehamilan tu, si Elizabeth ni langsung tak mendapatkan apa-apa khidmat prenatal, maksudnya khidmat orang khidmat maternity lah, macam orang mengandung, orang akan melahirkan, semua tu dia tak dapat. Dah tu kurung kat bawah tanah tu. Apa Joseph lakukan? Joseph hanya belikan dia sebuah buku tentang panduan ibu mengandung dan bersalin, dan buku itu pun ditulis pada tahun 1960-an. Ini dah tahun 1988 tau. Dah dekat masuk tahun 1990. Buku yang dia belikan untuk si Elizabeth ni, buku yang dah berusia 20 tahun, dah outdated tau. Kejam betul lah. Dia bagi buku tu, dia cakap dengan Elizabeth, kau bacalah buku ni, kau bersalinlah sendiri-sendiri, kau bacalah panduan ni, ikut panduan ni. Aku tak nak tolong kau bersalin, sebab aku jijik. Proses bersalin tu bagi aku menjijikkan. Hantu, hancur. Boleh aku cakap macam tu? Mencarut aku ni, hancur kan? Menjijikkan, dia kata.
proses bersalin tu. Orang tu bersalin sebab angkara siapa? Angkara engkau lah setan. Lepas tu siapa lagi menjijikkan? Proses bersalin tu menjijikkan ke perbuatan kau tu yang menjijikkan Joseph? Selepas Elizabeth bersalin itu, ingatkan perbuatan Joseph ni berhenti? Tak. Dia meneruskan lagi perbuatan jijiknya tu. Perbuatan dia jijik tu, apa dia kata tadi? Bersalin tu menjijikkan. Kejaplah. Perbuatan kau yang menjijikkan Joseph. Pada 1 Februari 1990, si Elizabeth ni pun dah melahirkan seorang anak lelaki. 3 kali dah dia hamilkan. Sekali keguguran, kali kedua melahirkan anak perempuan, dan kali ketiga ni lelaki. Dan anak lelaki ni diberi nama Stephen, Stefan. Jadi bila dah lahir 2 orang anak, ruangan yang sempit tu dah bertambahlah sempit dengan kehadiran 2 orang budak tersebut. Jadi si Joseph ni pun mengubah suailah ruangan itu. Dia mengubah suai ruangan itu untuk menambahkan ruang. So dia membuat 2 buah bilik tidur dan juga sebuah ruang makan. Okeylah, upgrade sikit. Adalah sikit. Dia punya peri kemanusiaan tu kat situ. Lebih kurang macam ni lah layout ruangannya tu. Korang boleh tengok layout ni. Ni apa semualah ni ruangan ni kat situ.